khidmat pelaksanaan FYP 2 lah untuk projek Diploma Teknologi Kejuruteraan 2 dan juga projek Diploma Sains Gunaan 2. Okay, so kita mula dengan Puan Atira ke Encik Zarif. Puan Atira Saya dulu. Okay, so kita terus mulalah. Sepatutnya student ada 90 orang tak silap saya, campur sekali dengan DAU. Tak apalah, kita kesuntukan masa, so kita terus mulalah. Okay, silakan Puan Atira. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Puan Atira Ramli. Dan bersama saya nanti untuk bagi taklimat Encik Zarif Aiman. Okay, sekejap saya share saya punya skrin. Keluar tak? Saya share screen. Tak ada, gelap. Ni dah nampak. Ni gelap balik. Okay, keluar tak? Keluar. Okay. So hari ni saya dengan Cik Zarif akan bagi taklimat untuk penggunaan makmal untuk pelajar FYP. So saya perkenalkan staf makmal di bawah kluster sains gunaan. Yang pertama Encik Zarif selaku penyelaras penyelia makmal untuk subkluster sains gunaan. So dekat situ adalah detail nombor telefon Cik Zarif dan juga makmal yang dia jaga dan juga dia punya email. Yang kedua Encik Siddiq. Encik Siddiq tak dapat bersama dengan kita pada hari ini sebab dia ada kerja di luar kawasan. So Encik Siddiq akan menjaga MBF 1 dan juga MBF 2 untuk SEM ni. Dan saya Puan Atira akan menjaga MBF 3 dan juga MTK. Jadi untuk permohonan borang untuk makluman semua, minggu depan saya dengan Cik Zarif akan berkursus seminggu. Jadi sekiranya ada apa-apa boleh berjumpa dengan Encik Siddiq ataupun boleh kontak kami melalui WhatsApp ataupun by call. Ataupun boleh email borang kepada kami. Okey, untuk makluman semua, biasanya MBF 2 akan dijadikan tempat untuk student menjalankan FYP. Tapi untuk kita masih dalam COVID-19 lagi. So ada 4 lab yang akan menjadi tempat student membuat FYP, iaitu MBF 1, MBF 2, MSc 1 dan juga MSc 2. Tapi apapun student boleh guna makmal lain mengikut keperluan projek masing-masing. Okey. Ini adalah masa penggunaan makmal. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi masa penggunaan makmal tu agak singkat juga. Untuk hari Ahad sampai Rabu, makmal akan ditutup pada pukul 4 dan hari Khamis pada pukul 2.30 petang. Bila dah habis bulan Ramadan, makmal akan tutup pada pukul 4.30 dan pada hari Khamis akan tutup pukul 3. Penyedia makmal ada yang menaiki bas untuk pulang
Jadi mohon kerjasama semua student untuk patuhi jugalah masa penggunaan makmal ni. Okey, ini adalah jadual waktu untuk MBS 1. Sebab dekat MBS 1 ada kelas amali. Jadi student kena alert jugalah untuk masuk bila. Masa kelas amali dijalankan, kami tak benarkan student FYP masuk. Kami akan utamakan PNP dululah. Lepas tu baru FYP boleh masuk. Okey, ini adalah untuk MBF 2. Ini untuk MSG 1. Dan ini untuk MBF 3. Okey, seterusnya saya akan terangkan tata cara permohonan penggunaan makmal. Yang pertama, pelajar perlu isi borang permohonan. Lepas tu dapatkan sign penyedia FYP, SB kamu. Dah dapat sign penyedia, hantar kepada penyedia makmal. Kalau nak hantar hard copy boleh, kalau nak hantar by email pun boleh. Tapi kalau hantar by email tu, lepas tu tolong inform pada penyedia lah, takut dia terlepas pandang. Lepas dah dapat sign penyedia, perlu dapatkan sign penyelaras. Penyelaras ni Encik Zarif lah. Okey, untuk borang permohonan makmal tu hanya seorang wakil sahaja perlu isi. Jadi satu grup satu borang. Lepas tu peranan penyelia makmal, SB tu bertanggungjawab lah terhadap penggunaan makmal. Sekiranya ada kerosakan barang ke, kamu kena inform dekat penyelia makmal dan juga kamu punya SB. Lepas tu isytiharkan barang sendiri. Biasanya student akan bawa barang-barang diorang juga dari luar ataupun ada bawa bahan kimia ke. Jadi tolong simpan kamu punya barang tu dalam satu kotak dan labelkan siap-siap kamu punya nama, nombor matrik. Okey, ataupun kamu boleh minta pada penyelia makmal borang. Keluar tak borangnya? Ya Puan. Okey, jadi dekat borang penyelia makmal tu pun nanti saya akan share juga borang untuk kamu isytiharkan kamu punya barang tu. Jadi borang tu boleh tampal pada kotak kamu lah. Sekiranya saya ada terjumpa barang dari luar yang tak ada tulis nama, saya isytihar tu barang makmal je lah. Okey, borang tu perlu diisi dalam 2 salinan. Satu salinan nanti akan diberi kepada penyelia makmal dan satu salinan untuk simpanan pelajar sendiri lah. Dan perlu dihantar selewat-lewatnya 3 hari sebelum tarikh penggunaan makmal. Tak nak hari ni hantar, esok nak guna. Itu tak nak urgent lah. Kamu kena plan kamu punya kerja tu. So hantar awal adalah lagi baik. Okey, lepas tu kami ada minta juga dokumen tambahan yang kamu perlu attach dengan borang penggunaan makmal tu. Yang pertama salinan kad matrik. Lepas tu catat alih projek. Sekiranya ada guna bahan kimia, tolong attach sekali safety data sheet. Nanti saya akan tunjukkan contoh safety data sheet. Dan juga catat alih sisa buangan terjadual. Catat alih waste lah, senang cakap. Bila kamu dah buat kamu punya projek tu, mungkin akan ada waste.
Jadi kami perlukan flowchart waste tu. Sekejap ya. Okey, itu adalah contoh safety data sheet dan juga waste. Kejap saya cuba buka contoh. Okey, nampak kan? Dokumen safety data sheet. Nampak Puan. Okey, so biasanya dekat safety data sheet ni ada 16 elemen. So dekat situ ada dia punya hazard, dia punya cara handling, cara simpan, cara nak buang, semua ada dekat situ. Lepas tu ada juga PPE yang perlu dipakai. So saya minta siapa-siapa yang ada menggunakan chemical minta print out sekali safety data sheet ni. Bila kamu nak print out tu tak perlulah satu muka surat satu. Kamu boleh buat satu muka surat tu 2 page depan belakang. So jimat sikit lah. Sebab ni untuk panduan kamu masa kamu handle bahan kimia tu. So dekat situ kamu kena baca lah. Biasanya dia akan ada 16 section. Okay. Untuk flowchart waste tu kalau boleh saya minta kamu buat simple lah, macam simple simple flowchart lah untuk memudahkan kami. So maksudnya macam chemical A campur chemical B, lepas tu dia melalui proses apa sampailah waste tu dihasilkan. Okey, peralatan makmal. Bila kamu nak jalankan projek, kamu kena kenal pastilah bahan-bahan atau peralatan yang kamu akan gunakan sepanjang kamu buat FYP tu. Dan untuk makluman, MBF, MSG dan juga MPK tidak mempunyai alat yang lengkap. Jadi student boleh pinjam dari makmal lain, boleh letak dekat makmal kami, tapi kena label lah barang tu dari lab mana. Kena inform juga dekat penyelia makmal sekiranya ada bawa alatan ataupun bahan lain dari luar. Lepas tu isi buku log penggunaan makmal. Isi buku log ni wajiblah setiap kali kamu gunakan alatan dalam makmal, minta tolong isi buku log penggunaan alat. Lepas tu pastikan alat digunakan dengan baik, dijaga dengan baik dan disimpan di tempat asal. Bila dah guna tu, minta tolong bersihkan alat sebelum kamu tinggalkan makmal. Okey, ni adalah senarai alatan yang ada di MBF 1. Untuk fume hood tu dijangka 22 hari bulan April akan ada renovation untuk fume hood. Tapi tarikh tu akan dimaklum semula lah kalau ikut jadual yang kami dapat.
SDPS akan start renovation tu 22 hari bulan. So untuk fume hood tu hanya boleh diguna sampai 20 April sahajalah. Jadi mana yang nak guna fume hood tu kena, kalau nak buat awal boleh ataupun boleh guna dekat makmal yang lain. Okey, untuk sekiranya ada nak simpan bahan ataupun chemical dalam peti, dalam freezer ataupun dalam almari chemical, tolong label nama bahan tu, nama kamu, nombor telefon dan juga tarikh sampel tu dibuat. Lepas tu baru boleh simpan dalam tempat yang kamu nak letak tu. Tapi sebelum simpan tu, inform juga pada penyelia makmal yang jaga tu. Okey, untuk MBS 1 ni ada oven, tapi oven ni adalah barang geran Miss Izzati. Jadi untuk penggunaan dia kamu kena minta izin Miss Izzati lah. Minta izin dia dulu, boleh WhatsApp dia ataupun call dia, tanya dulu. Lepas tu boleh isi dalam borang penggunaan makmal. Okey, di MBF 2 pun sama juga. Fume hood pun akan di-renovate start 22 hari bulan April. Lepas tu untuk oven adalah barang geran Puan Basira. Jadi sekiranya nak guna oven, kena minta izin Puan Basira terlebih dahulu. Okey, ni di MSG 1. MSG 1 pun ada fume hood, tapi fume hood pun rosak. FTIR pun rosak. Okey, MSG 2 pun sama juga, fume hood pun fume hood tu okey. Cuma akan ada kerja renovation pada 22 April. Okey, ni untuk MBF 3, makmal fizik dan juga MTK. Okey, untuk borang, satu makmal, satu borang. Jadi ada itu je setakat untuk borang penggunaan makmal. Ada apa-apa pertanyaan tak untuk borang? Ataupun Cik Zarif nak tambah apa-apa ke untuk bahagian borang? Boleh pergi pada slide yang sebelum ni, ada beberapa detail yang perlu ada masa submit borang kebenaran penggunaan makmal. Okey, sekejap. Yang ni? Ya. Yeah. Okey. Okay, saya akan tambah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Encik Zarif selaku penyelaras penyelia makmal dan juga penyelia makmal untuk makmal sains kegunaan 1 dan 2. Okey, untuk borang permohonan penggunaan makmal yang akan dihantar, saya nak tekankan sekali lagi lah 3 hari sebelum tarikh penggunaan makmal. Ini adalah kita praktis sebagai wajib lah. Kita tak nak biasakan habit yang last minute. Sebab penyelia-penyelia makmal pun ada program dia sendiri di makmal dan ada permohonan banyak daripada banyak pihak lah. Jadi kalau lambat jadi susah untuk penyelia makmal arrange you all punya slot lah, kamu semua punya slot yang nak digunakan. Okay, untuk carta ahli projek ni you all punya prosedur lah. Daripada mula jalankan proses apa, kemudian sampai ke habis lah, sampai dia punya product. Kemudian safety data sheet
bukan sekadar print out. Kita yang paling pentingnya adalah baca dan faham. Sebab apa ni, bila kita handle chemical ni, pengenalan tentang chemical tu, apa dia punya sifat-sifat dia, macam mana kita nak buat, apa yang kita perlu buat sekiranya berlaku tumpahan atau terkena percikan atau tiba-tiba berlaku reaction yang tak sepatutnya. Kat dalam SDS, Safety Data Sheet tu ada menyatakan semualah apa tindakan kita perlu buat. Sebab tu semasa menghantar borang permohonan penggunaan makmal untuk kelulusan penyelaras penyelia makmal, biasanya saya sendiri akan interview lah. Saya akan tanya sedikit sebanyak lah tentang projek yang kamu nak jalankan. Sebab setahu saya lah, untuk FYP ni, perancangan ataupun you all punya planning untuk buat projek ni 90% dah di luar makmal. So masuk makmal hanya untuk buat saja projek tu, eksperimen tu lah. So supposedly lah, sepatutnya kamu semua dah tahu 90% daripada projek yang kamu nak jalankan. Kemudian carta alih sisa buangan terjadual ni penting. You all kena mention lah untuk kita providekan botol ataupun bekas waste. So kalau ada 3 waste dan 3 waste tu adalah compatible untuk dicampurkan dan tak mengakibatkan apa-apa reaction seperti meruap ataupun meletup ke ataupun panas terlampau ke, dan boleh dicampurkan, so kita akan bagi 1 botol waste. Yang ni antara benda yang kamu semua student kena find out lah. Kemudian untuk labeling dia, kita akan guide sebab untuk sisa terjadual ni dia ada kod-kod dia. Kod bergantung kepada jenis sisa yang kamu semua generate lah. Contohnya macam metal ataupun non-metal punya chemical, organic solvent ataupun non-organic solvent, itu semua berbeza-beza dia punya schedule waste punya kod lah. Okay. So seterusnya saya akan masuk kepada taklimat mengenai keselamatan lah. Kejap Cik Zarif. Okay, saya terlupa. Untuk borang tu ada 2, dalam waktu pejabat dan juga luar waktu pejabat. Saya ada pass pada Puan Basira. Mungkin Puan Basira mungkin dah forward pada kamu semua. Untuk borang luar waktu pejabat adalah tanggungjawab kamu punya SV lah sepenuhnya. Sekiranya kamu punya SV tak dapat jaga, itu atas budi bicara SV dengan penyelia makmal. Tengok macam mana nanti. Tapi kebiasaannya luar waktu pejabat adalah tanggungjawab SV sepenuhnya. Tapi kalau boleh buat dalam waktu pejabat lah. Saya tahu juga ada beberapa grup yang biasanya akan ada ambil sampel luar waktu pejabat. Okey, kalau macam tu kena isi jugalah borang luar waktu pejabat tu. Okey, seterusnya saya sampaikan kepada Cik Zarif untuk taklimat peraturan dan juga keselamatan di makmal. Okey, saya akan terus masuk sebab peraturan-peraturan ni adalah setiap semester rasanya
yang dalam Google Meet ni dah pernah melalui taklimat pasal keselamatan dan peraturan di makmal, tapi adalah menjadi kewajipan untuk penyelia makmal lah untuk beri semula taklimat kepada pengguna-pengguna makmal di awal semester sebagai ulang kaji lah. Dan saya minta untuk semua ambil serius tentang keselamatan di dalam makmal. Untuk SOP, saya terus masuk untuk SOP khas COVID-19. Kita dah kurang satu SOP iaitu screening untuk suhu. So untuk suhu sekarang tak ada, cumanya untuk pemakaian face mask masih diwajibkan dan amat digalakkan untuk basuh tangan dan gunakan hand sanitizer. Dan bermula 1 April nanti, tak silap saya akan ada satu SOP barulah mengenai penjarakan sosial ni. Masih lagi 1 meter, masih lagi digalakkan lah. Cumanya untuk penggunaan makmal kita tak dapat nak bagi full capacity lagi. Next. Okey, yang ni tanda-tanda yang kita buat untuk SOP, untuk mematuhi SOP khas COVID-19 lah. Untuk scan QR code masih lagi wajib. Dan scan QR code ni kita tak akan dapat detail. Kita tak akan dapat data detail lah siapa yang menggunakan makmal. Tapi untuk menggunakan makmal, siapa yang dah masuk makmal masih perlu lagi isi logbook lah. Logbook penggunaan makmal. Kita ada sediakan di meja depan. Biasanya meja depan makmal masih perlu mengisi ya. Okey. Dan seterusnya untuk pelajar yang nak masuk ke makmal wajib bawa kad metrik lah. Tak semestinya pakai, bergantunglah. Kalau pakai macam kad metrik yang macam ni agak selamat sikit. Dia punya tali yang panjang tu kadang-kadang mengganggu kerja, tapi masih perlu wajib membawa kad metrik. Kemudian berpakaian kemas dan bersesuaian lah. Untuk lelaki ataupun perempuan, dua-dua wajib pakai lab coat semasa menjalankan projek atau eksperimen. Kemudian wajib memakai kasut bertutup. Kasut bertutup kita cadangkan kasut material kulit lah. Tapi kalau tak ada, pakai je kasut yang janji bertutup. Kita tak nak macam perempuan pakai high heel. Itu satu kategori unsafe act lah. Tak sesuai masuk ke makmal pakai kasut tumit tinggi ataupun pakai sandal, macam lelaki pakai slipper tak boleh. Dan jika kami dapat tangkap, automatik akan dihalau lah keluar daripada makmal. Sebab ia adalah peraturan makmal. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah contoh untuk pelajar perempuan lah. Untuk yang free hair, tak pakai tudung, non-muslim, boleh ikat rambut yang panjang tu lah, kena ikat rambut. Ataupun pakai macam mana, apa nama dia? Puan Natira, scarf ke, janji dikemas. Dan kemudian kalau rambut tu terlalu panjang, masukkan, maknanya tak in ke dalam lab coat lah. Untuk perempuan, untuk Muslim yang pakai tudung, hendaklah dikemaskan dan dimasukkan ke dalam lab coat. Seperti tertera dalam gambar. Cuma ada satu silapnya daripada gambar ni. Untuk next punya taklimat mungkin kita kena tukar kot gambar ni. Yang berlengan terlalu panjang tu. So kita faham lah. Untuk yang tengah tu gambar perempuan yang pakai tudung merah, dia punya lengan tu terlalu panjang, kita semua macam tak selamat lah. Okay. Next. Okay, yang first point saya dah mention, masih perlu scan QR code MySejahtera serta mengisi buku log masuk dan keluar setiap kali penggunaan makmal. So masuk pukul berapa, keluar pukul berapa, kena rekod lah.
Kemudian barang persendirian diletakkan di tempat yang disediakan. Kita ada sediakan, saya rasa ada yang pernah masuk ke makmal sains gunaan, kita akan sediakan satu kabinet lah, kabinet besi dekat bahagian hadapan makmal tu untuk letak barang-barang. Kecuali makanan dan minuman, botol minuman, kita tak benarkan untuk dimasuk ke dalam makmal. Okey, yang ni kena ingat betul-betul. Bukan saja tak boleh makan atau minum dalam makmal, makanan atau minuman tak dibenarkan bawa masuk ke dalam makmal. Okey, faham? Sebab bila kita bagi kebenaran untuk masukkan, bawa masuk botol air, minuman ke makanan, ada yang curi-curi makan, kita dapat tangkap dah pun. So untuk pengetahuan pelajar semualah, pihak pejabat pengurusan makmal kampus Cawangan Paguh sedang dalam usaha untuk membangunkan satu unit lah, unit untuk memantau kesalahan pengguna makmal, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengguna makmal, dan kita akan mengeluarkan saman atau compound untuk setiap kesalahan yang dibuat sekiranya dapat ditangkap. So dia bermula dengan amaran, kemudian mungkin lepas 3 kali mungkin akan di blacklist daripada menggunakan makmal tersebut lah, ataupun mana-mana makmal. So nak maklumkan bahawa kita di Pejabat Pengurusan Makmal amat-amat mengambil serius tentang kepatuhan terhadap peraturan makmal. Okey. Pengguna makmal perlu mendapat kebenaran bagi setiap alatan yang hendak digunakan dan mematuhi SOP peralatan yang ditetapkan. So untuk di setiap alat-alat kita ada SOP penggunaan alat. So baca dan faham. Sekiranya tidak faham, boleh bertanya kepada penyelia makmal ataupun penyelia projek lah. Semua peralatan makmal dan bahan kimia tidak boleh dibawa keluar tidak boleh dibawa keluar atau masuk tanpa kebenaran penyelia makmal. Okey, yang ni satu hal lagi lah. Untuk bawa keluar ataupun contohnya you punya working station dekat MBF 1 tapi nak gunakan, nak minta chemical daripada makmal sains gunaan 1. Kita ada rekod. Kita penyelia makmal akan rekod berapa kuantiti, tapi you all masih perlu bawa borang kelulusan lah, kebenaran menggunakan makmal sebagai bukti yang you all tengah menjalankan projek dan memerlukan chemical tersebut. Bawa masuk pun tak boleh sebab prosedur untuk bawa masuk bahan kimia asing. Sebab bahan kimia ni perlukan satu proses perolehan dan dapat kelulusan daripada pejabat OSHA. So tak boleh masuk walaupun kita beli chemical tu untuk gunakan, tak boleh bawa masuk sesuka hati. Kalau nak bawa masuk, perlu didaftarkan, kemudian dapat kebenaran daripada penyelia makmal, baru boleh masuk dan bawa masuk dan simpan dalam makmal. Kemudian pengguna perlu mengisi buku log penggunaan peralatan setiap kali menggunakan. Okey, yang ni untuk yang lepas-lepas ni saya rasa memang banyak lah yang tak buat. Contohnya gunakan film hood. Okey, nak guna film hood terus guna film hood sebab dah dapat kebenaran dalam borang tu penyelia makmal dah sign. Tapi sebenarnya untuk alat film hood tu ada disediakan logbook penggunaan alat. Untuk setiap alat di makmal ada logbook penggunaan peralatan. So nak guna alat apa, penimbang ke, film hood ke, nak guna UV-Vis ke, kena isi logbook tu. Sebagai rekod kita menggunakan alat tu. Okay. Next. Pastikan peralatan yang digunakan dibersihkan dan disimpan di tempat asal serta persekitaran kerja dalam keadaan bersih. Okey, yang ni selepas menjalankan projek, kita gunakan radar-radar, alat. Contohnya kita gunakan analytical balance, penimbang. Kita timbang chemical, lepas tu ada tumpah chemical. Jangan tinggal macam tu je, bersihkan lah. Macam mana
kamu semua masuk, nampak keadaan bersih, kemas. Sebelum tinggalkan pun macam tu juga. Kita menghormatilah tempat yang kita masuk tu. Sama juga kita menghormati tuan makmal tu. Jangan biarkan bersepah-sepah. Kemudian tidak dibenarkan makan, minum bergurau dan tidur di dalam makmal. Yang ni memang tak boleh lah. So untuk makan dan minum saya dah mention tadi, tak boleh bawa masuk pemakanan. Termasuk gula-gula getah ke apa semua makanan lah tu. Kemudian bergurau, berlari-lari, yang ni kira macam unsafe act lah, perbuatan tak selamat. Perlakuan tidak selamat. Yang ni jika didapati berlaku oleh penyelia makmal, kami ada kuasa untuk tidak membenarkan kamu berada lagi dalam makmal. Okey, tidur ni kita jangan jarang tangkap lah. Cumanya kena pesan juga. Kemudian kenapa tak boleh tidur dalam makmal? Sekiranya berlaku kecemasan ataupun berlaku kemalangan ataupun berlaku kebakaran, kita mungkin nak lagi siapa yang suka tidur tempat tersorok ni, mungkin anda akan terlepas daripada pandangan penyelia makmal atau kawan-kawan. Dan pastikan peralatan elektrik, mesin dan punca gas ditutup, dimatikan sebelum meninggalkan makmal. Okey, peralatan elektrik, macam peralatan ni kita ada SOP. So macam mana nak on, macam mana nak off tu ada cara dia lah. Tak boleh terus switch off pada main power dia. Kemudian untuk punca gas, kita tak ada yang centralized punya. Kita pakai, kalau gas pun untuk Bunsen burner lah, kita gunakan Bunsen burner. Make sure semua ditutup atau dimatikan sebelum meninggalkan makmal. Lampu dipadam dan pintu dirapatkan sebelum meninggalkan makmal. Yang ni biasanya lah penyelia makmal, untuk makmal-makmal yang you all akan gunakan bawah subcluster ni duduk di dalam makmal. So satu benda yang ramai orang terlepas daripada buat adalah inform kepada penyelia makmal sebelum meninggalkan makmal. Ataupun dah selesai projek, nak keluar makmal, inform kepada penyelia makmal. Kalau penyelia makmal tak ada dalam makmal, boleh WhatsApp. So, kita ada kemudahan WhatsApp kan, boleh inform lah pada penyelia makmal. Sebab sebelum kami semua tutup makmal, kami kena check. Takut ada orang lagi ke tak dalam makmal. So kalau you all dah inform, you all dah nak keluar, dah nak tinggalkan makmal, dah selesai uji kaji, satu kelebihan pada penyelia makmal lah. Okay, next. Okay, untuk keselamatan di makmal, di akhir saya punya taklimat ni, kita akan play satu video, iaitu ringkasan daripada apa yang saya beri taklimat ni. Dan ada beberapa part yang penting lah yang perlu you all take note, sebab at the end of the taklimat ni kita ada quiz Puan Atira. Attendance berserta quiz. Ya betul, ada quiz. Dan quiz-quiz tu ada berkaitan dengan taklimat ni semualah. Okay, next. Kenal pasti laluan keselamatan dan kedudukan tempat berkumpul serta penggunaan peralatan kecemasan. Okay, kemudian kenal pasti risiko serta langkah keselamatan penggunaan bahan kimia yang digunakan. Okay, risiko, langkah keselamatan, first aid measure ataupun apa-apa yang berkaitan dengan chemical ni ada dalam safety data sheet SDS yang you all kena sertakan semasa hantar borang kebenaran penggunaan makmal ni. Sebab tu saya minta untuk baca dan faham. Tak banyak, ada 16 section je. Dan make sure kalau boleh lah SDS bahan kimia tu yang proper punya. Kalau boleh ikut manufacturer bahan kimia tu. Contohnya brand Sigma, gunakan SDS yang sama. Okey, memakai peralatan pelindung diri PPE mengikut keperluan aktiviti makmal. So
mana-mana bahan kimia yang perlu yang perlu handling dalam fume hood, kita sediakan dalam fume hood lah. Untuk yang perlu pakai nitrile glove, kita pakai nitrile glove. So untuk yang perlu pakai safety goggle, kita pakai safety goggle. Lab coat tu dah memang wajib lah. Okay. Dan apa-apa PPE yang diperlukan boleh minta dengan penyedia makmal. Okay, sisa buangan uji kaji amali dikumpulkan dalam bekas yang ditetapkan oleh penyedia makmal. Okay, laporkan dengan segera kepada pensyarah atau penyedia makmal sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Okay. Sekiranya anda tahu untuk handle keadaan yang tidak diingini tu ataupun kemalangan tu, boleh handle dengan kadar yang segera, anda digalakkan untuk handle. Tapi sekiranya anda tidak yakin, beritahu kepada penyedia makmal lah untuk tindakan seterusnya. Okay, next. Okay, ini contohnya sisa uji kaji nak diletakkan di mana, kena bertanya dengan penyedia makmal sebab kita ada tempat khas untuk letak sisa uji kaji. Next. Ini tata cara je lah, sebab apa kita perlu inform kepada penyedia makmal, kita dah buat tempat-tempat khas. Contohnya untuk sisa bahan kimia, tempatnya di tempat lain. Untuk sisa macam radas pecah ataupun benda-benda tajam, kita dah sediakan bekas lain. Untuk nak buang bateri ke apa ke yang berkaitan dengan sel-sel macam bateri, kita ada sediakan tempat lain. Untuk glove ataupun tisu yang kita lap bahan kimia, tongnya adalah tong yang lain. Kena tanya dengan penyedia makmal, jangan sesuka hati buang di mana-mana tong yang kamu semua nampak lah, kena bertanya dulu. Okay, next. Okay, sekiranya berlaku kebakaran, kita ada di makmal ni, kita ada alat pemadam api lah. Untuk tata cara penggunaan dia, kita akan bagi tahu kejap lagi dalam video tu pun ada, ataupun selepas ni slide pun ada, tak silap. Okay, dan kita ada emergency shower dan eye wash. So jika berlaku percikan bahan kimia dalam di mata, kena mata, terus pergi ke eye wash punya station ni dan tekan guna tangan ataupun kaki. Kat bawah ada pedal, ada 2 pedal, pedal tangan dan pedal kaki, dan basuh alirkan air selama 10 minit sekurang-kurangnya di mata. Ataupun terkena percikan yang banyak pada badan, boleh mandi terus lah sebab kita ada shower kat situ. Alirkan air selama 10 minit hingga 15 minit lah. Ya, yang ni kita tekankan untuk asid lah, barang bahan-bahan kimia yang menghakis ataupun merengsa irritan. Perlu basuh segera, jangan diam-diam. Kemudian kalau kita handling asid pekat, walaupun kita dah pakai nitrile glove, sekiranya tertumpah ataupun terkena pada jari atau tangan, permulaannya kita akan rasa macam panas. Sebelum nitrile glove tu ataupun glove tu cair, buka glove tu secepat mungkin dan pergi basuh tangan. Okay. Dan kita ada peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas ni hanya orang yang terlatih boleh gunalah untuk first aid punya treatment. Dan kita ada rekod penggunaan peti pertolongan cemas. Tak boleh simply ambil. Dalam tu memang ada hand plus ke apa. Tapi nak guna, kena inform pada penyedia makmal. Seterusnya. Okay, ini tata cara untuk menggunakan alat pemadam api lah. First, kita tarik pin, kemudian kita acukan halakan kepada base tempat api ataupun tempat yang terbakar tu. Kita tekan nozzle tu
pelan-pelan lah. Kemudian kita gerakkan muncung tu ataupun yang keluar tu kepada base api tu ke kiri ke kanan. Okay, ni basic lah, basic. Okay, next. Di makmal, kita perlu tahu lokasi alat keselamatan macam yang tadi, peti pertolongan cemas, safety shower, safety eye wash, alat pemadam api dekat mana, kita kena tahulah basic-basic dia. Dan yang paling penting, kita perlu tahu pintu keluar dekat mana. Okey, terusnya kita kena tahu apa yang perlu dibuat sekiranya berlaku kemalangan. So first kali kita kena bertenang lah, tak boleh. Kalau ada berlaku apa-apa, jangan kelang kabut. Okey. Dan sekiranya terdengar penggera kecemasan berbunyi atau pengumuman dibuat, anda diminta untuk bertenang. Ini kena relax lah dulu. Jangan terus nak lari je sebab alarm kadang-kadang ada buat testing untuk alarm trigger ke tak, emergency alarm tu. So tak semestinya alarm tu berbunyi, dia ada berlaku kecemasan. So kita tunggu pengumuman ataupun penyelia akan bagi tahu. Kita akan bagi tahulah sekiranya betul-betul berlaku kecemasan. Kemudian tinggalkan tempat duduk dan terus bergerak ke pintu yang berhampiran, gunakan pintu keluar di bahagian hadapan dan belakang makmal. So semasa ada penggunaan makmal sedang berlaku, penyelia akan buka 2 pintu depan dan belakang. So ada 2 exit lah untuk sekiranya berlaku kecemasan. Dan tinggalkan barang dan atau peralatan yang boleh melambatkan pergerakan untuk keluar. Tak perlulah nak ambil beg dulu ke. Sekiranya kecemasan berlaku, tak perlu nak kemas barang dulu. Tinggalkan. Pastikan benda yang tinggal tu dalam keadaan yang stabil lah. Jangan yang boleh menyebabkan kerosakan ataupun kemalangan yang lain. Kemudian bergerak ke tempat berkumpul yang telah ditetapkan dan tunggu arahan selanjutnya. Boleh patah balik tak? Satu slide. Okay, dalam ni ada banyak benda lah yang penting. Jangan buat eksperimen pada diri sendiri lah. Contohnya, kita nak tahu chemical ni kalau kita letak dalam mata apa jadi. Tak perlu tahu. Follow instruction, dress appropriately. Kemudian don't play mad scientist. Dekat social media sekarang banyak page-page yang macam tunjuk uji kaji bahan kimia ni. So kita tak perlulah. Kita ikut je prosedur ataupun perancangan perjalanan kerja yang kita dah buat. Kemudian jangan makan atau minum dalam makmal. Jangan hidu atau rasa bahan kimia. So kalau nak tahu apa rasa dia boleh google je, tak perlu nak bau ataupun minum. Dan tata cara untuk bau bahan kimia tu pun ada caranya, tak boleh terus direct hidung kepada corong bekas bahan kimia tu. Dan dispose of waste properly. Kalau ada sisa-sisa, kita perlu dispose dalam cara yang betul lah. Next. Ini adalah laluan kecemasan lah untuk keluar. Kita kena keluar gunakan 2 pintu, pintu hadapan, pintu belakang. So lain-lain pintu tu adalah masih dalam makmal. So boleh next je lah. Make sure masuk ke makmal tu tahulah laluan keluar. Yang ni indicate 2 tempat, 2 makmal kita lah. Di aras 2 dan aras 3. So tempat berkumpul kita adalah sebelah padang bola. So make sure lah. Dekat sebelah padang bola tu ada tempat parking kereta. Dekat situ adalah tempat berkumpul untuk lokasi blok J ni lah. So siapa yang belum tahu kat mana padang bola tu boleh round, boleh pergi tengok dulu kat mana. Dekat sebelah padang bola tu ada parking lot. Kat situ lah tempat berkumpul sekiranya ada berlaku kecemasan ke apa ke. Okay, next.
So sekiranya berlaku kecemasan dan diarahkan untuk keluar daripada bangunan, jangan gunakan lift. Lagipun lift dekat Blok J ni tak ada, baguslah. Kita gunakan tangga. So jangan tolak-tolak yang berebut-ebut. Okay, next. Yang ni adalah dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Dato' NC. Yang terbarulah bertarikh 6 Februari 2022. Okay, kemudian untuk sekiranya berlaku kecemasan, kita ada paparkan nombor-nombor yang perlu dihubungi lah. Mengikut kesesuaian lah. Kalau berlaku kebakaran, janganlah kita telefon polis. Sekiranya ada berlaku kebakaran, kita telefon bomba. Sekiranya ada binatang berbisa masuk, kita boleh hubungi pihak bomba ataupun tahanan awam. Ataupun kalau keadaan berlaku tapi masih dalam keadaan terkawal, boleh hubungi, boleh inform pada penyelia makmal lah untuk kita ambil tindakan seterusnya. Okay, next. Okay, rasanya bahagian keselamatan dan paturan makmal ni untuk saya punya bahagian dah selesai. So bagi yang mendengar dengan tekun, terima kasih dan sila amalkanlah apa yang telah kami nyatakan. Sekian, terima kasih. Saya pass balik pada Puan Atira. Okey, terima kasih kepada Encik Zarif untuk taklimat peraturan dan juga keselamatan. So ada apa-apa soalan ke? Sekejap saya baca kat chat. Okey, untuk borang tu isi sekali sahaja sepanjang kamu buat FYP, maksudnya sepanjang SEM. Tapi satu borang untuk satu makmal lah. Jadi bila nak hantar tu make sure borang kamu lengkap dengan dokumen yang kami minta tu untuk lancarkan proses kelulusan. Ada soalan lain tak? Ada apa-apa nak tanya ke untuk borang ataupun apa-apa? Okey, slide saya akan share pada Puan Basira nanti. Jadi nanti Puan Basira akan forward pada kamu semualah. Jadi sebelum isi tu mungkin kamu boleh contact penyelia makmal dulu, mungkin nak tahu chemical tu ada ke tak dekat lab tu. Jadi boleh contact kami dulu untuk make sure bahan yang kamu nak guna tu ada. Jadi senanglah nanti kamu nak isi borang guna makmal tu. Untuk semester ni kita dah tak ada pembahagian meja lah kan? Cik Zarif minta tolong jawab. Apa dia soalan dia? Untuk semester ni tak ada pembahagian meja dah lah kan? Sebab dah tak ada penjarakan. Bukanlah tak ada penjarakan, maksudnya tak ketat seperti dulu. So kita dah tak tetapkan meja ikut grup lah kan? Sebab kalau ikutkan di AK ada 23 grup sebab kita bahagikan 2 orang satu grup. Okay, concern yang Puan Atira dah mention pun tadi, untuk penjarakan sosial ni kita tak dapat apa-apa makluman rasmi atau apa-apa keliling daripada pihak universiti lah, ataupun untuk setakat tarikh sebelum 1 bulan 4 ni belum keluar apa-apa arahan daripada MKN ataupun KKM yang menyatakan mengenai social distancing ni. So tapi penjarakan sosial masih digalakkan. Itu je lah yang kita boleh cakap. Kita tak benarkan untuk satu makmal tu terlalu crowded. Okay. Penyelia akan susun dah. Contohnya kalau di MBF 1 dan 2, Encik Siddiq cakap makmal ni dah pack. Dah terlalu ramai. Perlu naik ke atas lah. Sebagai you punya working station. Dan working station tu sebelum tinggalkan makmal sila kemas. Sebab ada pengguna-pengguna makmal yang lain nak gunakan makmal.
Okey, baik. Okey. Terima kasih. Kita ada soalan di chat lagi. Okey, bila boleh start? Okey, minggu depan dah boleh start. Tapi make sure borang kamu tu lulus dahululah sebelum masuk makmal tu. Dan untuk makluman, untuk MBF 2 minggu depan hari Rabu dan Khamis mungkin dah ada start amali. Dah ada PNP yang berjalan di MBF 2 minggu hadapan. So bila kamu nak guna makmal tu kena tengok jugalah jadual waktu PNP dekat makmal tu. Okay. Ada soalan seterusnya, kalau sebelum ni pernah guna makmal, perlu isi semula borang baru atau continue borang lepas saja? Maknanya ada extend untuk nak extend tarikh lah. Jawapannya perlu isi borang baru lah. Tapi kalau attachment tu benda yang sama, tak perlu attach. Tak perlu bagi attachment tu. Contoh macam salinan kad bateri SDS, flow project, waste flow tu, flow chart tu tak perlulah. Cumanya untuk extend kena hantar borang baru dan dapat kelulusan. Okey. Okey, ada soalan lagi daripada pelajar? Boleh tanya Encik Zarif dan juga Puan Natira. Ada? Tak ada? So ada video ya? Oh ya, saya lupa. Sekejap. Saya attach dulu link kehadiran. Okey. So sementara nak tunggu student jawab tu, saya akan playkan video lah. Itu link kehadiran dan juga quiz. So student perlu jawab. Tapi yang tak jawab kira tak hadir taklimat lah. Video tak keluar. Tak nampak. Video tak keluar. Baru dia ni. Baru loading.
Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Atira dan juga Encik Zarif atas taklimat sebentar tadi. Okey, diharapkan semua students dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Makmal. Okey, dan sekiranya ada sebarang kecemasan, masalah ataupun kemalangan, boleh refer penyelia makmal masing-masing ataupun boleh refer pengurus penyelia makmal lah, Encik Zarif. Okey, ada apa-apa lagi daripada Encik Zarif dan Puan Atira? Tak ada, cuma nak informkan sekiranya ada pertanyaan selepas ni boleh berhubung teruslah dengan penyelia-penyelia makmal yang berkenaan. Dan pastikan sebab dekat pintu tu kita tak tukar lagi penyelia-penyelia makmal yang MBF 1, 2 tu. Sekiranya nak menggunakan makmal MBF 1 dan 2 tu berhubung dengan Encik Sidik, bukan lagi Puan Atira. Masa penggunaan 1 dan 2 tu saya lah. Itu je lah. Okey, terima kasih banyak pada Encik Zarif dan Puan Atira. Jadi terima kasih juga kepada semua kerana sudi mendengar taklimat dari kami. Okey, itu saja daripada kami. Jadi sekiranya ada apa-apa boleh kontak kami lah. Nanti saya share slide tadi pada Puan Basirah. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Pelajar boleh stay untuk taklimat pelaksanaan.